Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dihormati al-fadhil Tuan Imam Pengurusi Adinta Kuasa Surau Al-Insaf Menara Maybank dan Adinta Kuasa, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini Jumaat 27 Syaban 1445 bersama dengan 8 hari bulan Mac 2024, kita berpeluang sekali lagi untuk bersama dengan para jemaah untuk tazkirah refleksi Ramadan, membentuk keseimbangan profession dan seorang hamba Allah Azza wa Jalla. Maknanya walaupun kita sibuk, walaupun kita kelang kabut setakat mana pun, maka sebagai seorang hamba Allah Azza wa Jalla, kita tetap bersedia untuk menerima kedatangan musim kebajikan yang begini besar. Musim kebaikan yang begini besar, peluang yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita, jangan kita sia-siakan. Karena itulah bila kita kata Ramadan nak datang, apa refleks, apa persiapan kita, apa muhasabah yang perlu kita buat dengan kedatangan bulan yang mulia ini. Jadi para jemaah sekalian, kita baru je dengar penceramah kita, ustaz-ustaz kita mengetahui bahawa apabila datangnya bulan Syaban, ada sebuah hadis yang menyebut tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat persiapan untuk menyambut Ramadan. Apakah persiapan yang dia buat? Kita kadang-kadang tidak nampak. Yang kita nampak persiapan kitanya iaitulah khemah-khemah yang dipasang. Dia kata khemah apa tu? Khemah Ihya Ramadan. Adakah Ihya Ramadan tu perlu dengan khemah? Atau Ihya Ramadan perlu kepada kesedaran, motivasi diri dan semangat untuk menerima musim kebajikan yang begini besar. Jadi dalam dunia ni ada banyak kategori. Peniaga-peniaga, kedai-kedai makan, restoran-restoran telah buat persiapan dengan menu-menu Ramadan. Kita pun payah jugalah, sebab manusia dengan makan ni tak boleh nak berpisah. Apa sahaja berkaitan hidup kita ni mesti ada kait dengan makan. Nak gimana? Nak pergi cari makan. Padahal dia bukan cari makan, dia pergi kerja pejabat, tapi dikaitkan dengan makan. Awak nak gimana tu? Nak pergi cari makan. Tengah-tengah kerja berhenti rehat mata, nak pergi makan. Tu cari makan ni nak pergi makan dah. Jadi yang betulnya kaitan kita dengan makan tu kuat. Maka Allah nak angkat darjat kita, diuji kita tak boleh makan. Masanya sekejap ya. Selama sebulan, 29 ataupun 30 hari, bukannya satu masa yang lama. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara persiapan yang dia buat, yang kita nak belajar hari ini, iaitulah Nabi kita mula dari Syaban ni banyak berpuasa, puasa sunat. Jadi tadi saya sebut tentang ahli-ahli perniagaan yang buat persiapan. Orang restoran dengan menu. Kalau supermarket, mega mall pula, persiapan hari raya tu dah. Dia sambut Ramadan, dia sambut raya terus dah. Siap dengan pasal lagu raya dah. Kau ada juga lagu Ramadan? Ada ke di supermarket lagu Ramadan ada? Tak ada. Yang selamat datang Ramadan ni restoran. Sebab hari raya orang tak makan, banyak rumah free. Banyak rumah terbuka. Baik. Kita sebagai seorang Muslim, maaf, satu lagi, ahli surau, ahli masjid,
dengan persiapan macam-macam. Dok buat siap iftar, tabung ihya Ramadan telah dilancarkan sebulan yang lalu. Ada setengah masjid saya tengok iklan dah tutup dah. Dia kata untuk iftar, untuk sahur, untuk moreh dah tutup. Apa lagi yang tak tutup? Yang tak tutupnya senarai-senarai orang yang bersedia untuk khatam Quran pada bulan Ramadan ni. Itu yang belum tutup. Agak-agaknya dapat tutup awal ke last minute baru tutupnya tu. Jadi sukar. Kalau kata kita nak beli wakaf Quran, laju. Tapi kalau nak cari orang yang bersedia untuk khatam Quran bersama dengan surau, itu agak lambat sikit lah. Bukan tak ada, ada juga tak, tapi slow sikit. Maka persiapan yang pertama tadi iaitulah Nabi SAW berpuasa. Cucu angkat dia Usamah bertanya Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kenapa Rasulullah banyak puasa pada bulan Syaban?" Sehingga kan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha telah memberi komentar. Dia kata, oleh kerana Rasulullah SAW banyak puasa sunat pada bulan Syaban, maka ketika itulah dia ambil peluang untuk berpuasa, ganti puasa dia yang lepas-lepas bila pada bulan Syaban. Jadi oleh kerana masa tu ada, dia nak ganti puasa dia pun dia tunggu Syaban. Yang kedua, persiapan yang kedua, iaitulah hadis tentang nisfu Syaban. Ada sebuah hadis, walaupun hadis ini sebahagian ulama hadis meletakkan dalam kategori yang rendah dari sudut sanad dia. Ada kata tak apa boleh diterima. Iaitulah hadis Allah SWT akan beri keampunan kepada hambanya pada malam nisfu Syaban kecuali dua kumpulan. Kumpulan yang pertama yang tidak dapat keampunan, musyrik. Musyrik ni orang syirik pada Allah Ta'ala, mana orang kafir. Yang ni tak dapat. Kita kata macam dia nak dapat keampunan sedangkan dia syirik, dia tak percaya kepada Allah SWT. Macam mana Tuhan nak ampun dia? Yang kedua ni yang kena pada kita, para jemaah sekalian, dia panggil musyahin. Musyahin makna orang yang berkelahi dengan orang. Jadi bila kalaulah andai kata, mudah-mudahannya tidak ada, insya-Allah kita yang sentiasa gilap iman, gilap hati ni, mudah-mudahannya tidak ada dalam hati kita ni benci kepada orang yang beriman. Sebagaimana doa yang diajar oleh Allah SWT dalam Quran, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan jadikan hati kami ni benci kepada orang yang beriman. Yang kita bimbang sekarang ni, kita duk berkelahi sama kita, berkelahi sama-sama orang beriman. Dia takut. Dengan orang tak beriman, relax ya, boleh berkawan. Kita kata Islam tidak ajar kita berkelahi dengan siapa-siapa. Sama ada dia beriman ke dia tidak beriman, kita kena hidup dalam harmoni, dalam suasana aman dan damai. Berkelahi tidak boleh. Kecuali orang bukan Islam yang menentang. Itu lain. Mana dia memang anti Islam. Dia lawan kita, dia kena. Jadi orang Islam ni tak boleh diam. Kita bukan orang penakut, bukan orang yang tidak ada jati diri. Mana kalau orang kena, kita kena lawan. Tetapi kalau tidak ada, kalau orang baik-baik, harmoni macam kita hidup hari ni, di alam negara kita ni, alam penuh dengan kebaikan, keharmonian kaum, jadi tak ada sebab kita nak berkelahi. Cuma yang timbul permasalahan sekarang ni apabila berlakunya perkelahian itu sama-sama kita. Maka Nabi sebut dalam hadis sini, hadis nisfu Syaban, musyahin. Apa dia musyahin? Orang yang berkelahi sama-sama. Maka orang ni tidak diberi keampunan oleh Allah Azza wa Jalla hatta yastaliha, sehingga mereka berdamai. Maka timbullah soalan. Dia kata, sepatutnya kita berdamai ni sebelum Ramadan ke hari raya? Kalau kita nak kira logik kita, analogi kita dah, selama hari raya baru ada maaf zahir batin, betul tak? Selama hari raya
sekali dengan zahir dan batin sekali, dua-dua sekali maaf. Itu kad raya yang bermaaf tu. Orang belum tentu lagi. Betul tak? Oh, kalau kad timur, kad raya kau maaf zahir batin. Sekarang ni kad raya tak laku dah. Orang buat poster dia hantar dalam WhatsApp. Dia mazhab baru dunia sekarang ni. Dia panggil order baru dunia dalam komunikasi ni, nama dia mazhab wasafi. Maknanya semuanya melalui WhatsApp lah. Dia mazhab wasafi dia panggil. Jadi semua hantar WhatsApp. Maaf zahir dengan batin. Kita nak tahu betul-betul dia maaf ke tidak, tuan-tuan, dicari. Lepas dia hantar WhatsApp, kita cari dia. Tengok salam, tengok muka ke, tengok muka paling lain. Kita kata kadang-kadang yang bermaafan tu siapa? Kad raya. Tuannya belum tentu bermaafan. Tuannya belum tentu bermaaf. Kita kata itu satu kesilapan yang perlu kita perbetulkan. Maka yang betulnya dalam refleksi, dalam persiapan kita ni para jemaah sekalian, yang betulnya bermaafan sebelum Ramadan. Raya bukan baru nak bermaafan. Hari raya kita sudah meneruskan keharmonian yang timbul. Sepanjang Ramadan kita dapat tarawih bersama, dapat puasa bersama, dapat bertadarus bersama. Maka kita kata itu yang terbaik biiznillahi azza wa jalla. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, jadi kita kena letak yang pertama tadi, buat persiapan dari sudut Nabi kita dah puasa. Kita sekarang ni tak boleh lagi lah nak puasa dah akhir Ramadan, akhir Syaban. Sebagaimana dalam kitab fiqh Syafi'i ini, dia kata selepas setengah Syaban tidak lagi digalakkan puasa sunat. Kalau baru nak mula, orang yang sentiasa puasa teruskan. Lebih-lebih lagi sehari sebelum Ramadan itu tidak boleh. Ni pagi ni tular pula satu berita di sebuah tempat daerah, orang tarawih dah semalam. Sobah sungguh dia ni. Maknanya semangat tu lebih sangat dah tu. Dia panggil over semangat dah tarawih. Tengok dah dia punya gambar. Berita saya pada hari ni saya tak tahulah. Semalam kau tahu lepas. Dia kadang-kadang berita internet ni kita pun jangan duduk percaya sangat. Dah asal berita internet ni bohong kecuali dibuktikan benar. Berat sikit lah. Setengah ulama semasa dia kata asal berita internet tu kalau kita jumpa kena letak dia tu, tak boleh percaya lagi sehingga dibuktikan dia tu betul baru kita percaya. Maka itu persiapan dari sudut orang panggil keadaan yang akan datang. Jadi bila kita siap, bila hati kita tenang, Ramadan datang kita sudah mendapat ketenangan dalam jiwa kita, insya-Allah. Jadi bila kita tenang, jiwa kita lapang, barulah kita terima Ramadan datang dalam keadaan kita bersedia untuk menerima apa saja arahan Allah Azza wa Jalla kepada kita. Sebab kita tahu dalam bulan Ramadan ni banyak kelimpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang disediakan untuk kita. Maka walaupun tinggal 4 hari lagi, para jemaah sekalian, kita tetap kena berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Taala sampaikan kita kepada Ramadan dan Allah anugerahkan kepada kita bersemangat untuk melakukan ibadat, semangat untuk meneruskan perjuangan, dan semua kebaikan-kebaikan itu kita bersedia untuk melakukannya, insya-Allah. Di antara doa, tuan-tuan ikutlah. Ana rasa kita dah banyak kali dah tuan-tuan apa dengar dah doa ni. Ustaz-ustaz kita duk ajar, tapi bila lama tak sebut mungkin lupa balik. 3 perkara yang kita akan minta dalam doa kita. 3 perkara yang kita akan minta dalam doa sebagaimana yang dibaca oleh golongan ulama salafus soleh, orang-orang yang soleh zaman dulu. Dia berdoa, yang pertama minta nak sampai ke Ramadan. Kita doa minta sampai Ramadan. Yang kedua, kita nak minta supaya Ramadan tahun ni sama dengan tahun lepas, kalau boleh lebih baik. Jangan kata pula Ramadan tahun lepas tak baik, semoga Ramadan tahun ni lebih baik lah. Kita tak kata lebih baik, menambah kebaikan. Jadi ada setengah orang kata, Ramadan tahun ni baik sikit daripada tahun lepas. Jangan gitu, Ramadan tahun lepas baik dah, betul tak? Cuma ada kalanya kita lemah, futur ataupun persiapan tidak rapi, yang menyebabkan kita tidak ada persiapan yang kuat. Jadi di antara doa yang pertama kita minta sampai ke Ramadan.
Yang pertama. Yang kedua, kita nak minta suasana Ramadan itu biar betul-betul memberi didikan kepada jiwa kita dan kita mampu melakukan yang terbaik, insya-Allah. Yang ketiga, permohonan yang ketiga, kita nak minta setelah kita melakukan kebaikan, setelah kita melakukan ibadat, kata orang pulun sungguh tahun ni, insya-Allah semua tarawih tak lari tengah jalan. Ini ayat bukan ayat sindir ni. Dia kata, ustaz, awal-awal lagi bagi dah. Mana awal-awal lagi kita sudah berniat bercita-cita, tak lagi tengah jalan tahun ni. Jadi kita minta Allah kabulkan. Ikut semua doa. Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Kata lagi, Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Boleh kata dah, Allahumma sallimni li Ramadan, ya Allah sampaikan kami ke Ramadan. Doa kita ni kita sambung hak imam baca. Imam dia beri setakat tu ya. Dengar tak? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dia suruh sampai ke Ramadan, lepas tu dia beri setakat tu. Kita kata ramai orang sampai Ramadan, tapi ramai juga yang tak sampai ke masjid. Itu rugi. Amal orang lain pergi bazar Ramadan, tapi ada di kalangan manusia ni pergi bazir Ramadan, dia tukar baris. Dia bazar tu dua kiraat kan. Baca bagi atas jadi bazar. Adanya baca bagi bawah jadi bazir. Jadi rugi kita. Dia kata macam mana boleh bazir Ramadan? Bazir Ramadan ni bila masuk Ramadan dia tak buat apa-apa. Itu bazir sebab peluang yang kita ada, orang panggil peluang yang diberi tidak diambil. Sebab itulah kata ahli motivasi, peluang yang Allah anugerahkan ada kalanya tidak berulang. Kita ni yang sedap hati bercakap ni, tak apalah ustaz, tak sempat tahun ni, tahun depan. Kita mana kita tahu tahun depan kita ada lagi, kita ada. Berapa ramai ada sahabat-sahabat yang duduk kerja sekalian kita, keluarga yang duduk bersama, beraya yang kita, berpuasa yang kita tahun lepas. Tahun ni orang panggil almarhum dah dia. Orang panggil almarhum, arwah, apa lagi istilah. Kalau orang Kelantan dia panggil gemulah. Gemulah ni. Gemulah ni tak ada dah. Itu gemulah maknanya orang-orang yang Islam yang mati. Kalau bukan Islam dia panggil mendiang. Kita tak boleh panggil kalau orang Islam mendiang yang marah orang. Padahal mendiang tu orang mati. Tapi kalau kata dia, kalau kita kata mendiang mamak ni, rasa beramak dengan keluarga dia dah. Ni kata mendiang ke keluarga kita. Jadi istilah tu kena guna betul lah, jangan duduk susah. Jadi maknanya kita minta 3 perkara, kita kata alhamdulillah. Jadi ada orang tak sampai, ada orang sampai tapi tidak dapat manfaat daripada sampainya dia kepada Ramadan, kita kata rugi. Yang ketiga, barulah kita minta Allah Ta'ala kabulkan apa yang telah kita lakukan sepanjang Ramadan, kita kata alhamdulillah. Jadi bila kita sekarang ini sudah menghampiri Ramadan, kita kena rasa gembira, kena rasa suka Ramadan nak datang. Kau rasa susah hati? Rasa suka, rasa hati? Setengah orang yang dekat ni 3 hari nak puasa ni, tiap-tiap hari pergi makan sedap pasal nak puasa sebulan ni. Kita kata kenapa ingat ke bulan Ramadan ni, bulan tak boleh makan sebulan. Bulan Ramadan lah bulan yang rezeki begitu luas dah. Di surau kita ni hari-hari ada bekalan, ada iftar, ada iftar. Bahkan iftar yang disedia di surau mungkin lebih sedap daripada di rumah kita. Sebab rumah kita apa-apa yang kita makan rumah semua sedap lah kau. Betul tak? Oh, kalau tak sedap marah kau makcik dia, aku masuk kau ke komen pula buat sendiri ni. Tak makan kita. Jadi yang orang lain buat kita boleh komen, yang rumah jangan cari pasal. Jadi kita kena istibsyar, kena rasa gembira dengan bulan yang datang ni, baru kita happy. Apa benda pun kalau kita rasa tak suka, kita tak akan tenang dalam hidup kita ni. Sebab tu di antara hikmah Allah Subhanahu Wa Taala bagi tanda bila seorang tu nak dapat anak, isteri dia
akan ada benih-benih, dia panggil mabuk. Supaya kita gembira. Oh, nak boleh anak tu. Ayah gembira, mak yang benihnya. Itu masalah dia. Tapi sebab itulah Allah Ta'ala bagi anugerah besar kepada ibu ni. 3 kali doa kepada mak tu, sekali ayah. Walau macam mana pun, maknanya tak boleh kita tidak bergembira. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut macam ucap selamat Ramadan. Bila mari Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad ja'akum syahrul Ramadan, telah datang kepada kamu bulan Ramadan. Kita pun biasalah bila mari Ramadan, selamat menyambut Ramadan. Ada poster, ada setengah orang tu tulis kain rentang dah, selamat datang Ramadan. Anda sekali nak pergi ceramah, dia tulis selamat datang Ramadan. Kita pun tanya, tuan-tuan yang duk gantung kain besar-besar selamat datang Ramadan ni, kalau kita tak tulis agak-agak Ramadan tak mari ke mana? Takut merajuk lah, tak jadi mari kawasan kita dah. Kita boleh tulis kecil selamat datang Ramadan. Yang besarnya kempen ihya Ramadan tu. Di antara kempen yang kita kena gerakkan sungguh-sungguh, iaitulah 2-3 perkara yang kita kena buat. Kempen yang pertama bila mari Ramadan ni, iaitulah kita memperkenalkan masyarakat tentang semua orang tahu Ramadan ni bulan yang mulia. Tak ada orang yang tak tahu pun. Ramadan syahrun mubarak. Nabi kata syahrun mubarak, bulan yang diberkati. Ada setengah poster dia tulis Ramadan Karim. Ramadan Karim. Jadi dah yang ada dalam sunat Ramadan mubarak. Kalau kita tulis lagu tu lagi elok lah. Tapi kalau kita tulis Ramadan Karim, tulis je lah. Cuma dari sudut fakta, Nabi sendiri SAW guna perkataan Ramadan mubarak. Allah Ta'ala berkati bulan ini. Faradallahu alaikum siyamahu, Allah Ta'ala telah fardukan ke atas kamu berpuasa. Fardu di sini yang mana wajib, bukan sunat. Bahkan muslimat kita, wanita yang bercuti pun kena ganti. 2 orang yang boleh cuti puasa. Satu, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, faman kana minkum maridan, siapa dia sakit betul lah, au ala safarin, ataupun dia bermusafir. Anak duduk mikir, kalau berhenti setakat tu je ayat, tak ada orang rasa dalam kampung bulan Ramadan travel belaka. Ni cuti sekolah pun naik harga. Budak-budak kata gila-gila harga tak apa terbang tiket. Maknanya kalau Ramadan siapa dia musafir boleh makan, tak payah ganti. Agak-agak mesyuarat luar negara selalu dah. Kursus sana kursus ini. Pasal apa? Tak payah puasa. Tapi Allah sambung dalam Quran, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun. Yang mari fa'iddatun habis. tak nak buat, ganti pada hari lain. Maknanya boleh buka tapi wajib ganti. Andai kata Ramadan ni macam solat bagi wanita haid, sukalah dia. Wanita haid solat tak payah qada. Kau ada orang qada solat. Dia qada tu, dia tak solat waktu lain. Waktu haid dengan nifas, Allah Ta'ala bagi rehat pada dia. Anak gurau dengan makcik-makcik, kata waktu mari uzur ni, apa agenda yang kita nak buat? Setengah muslimat tu dia sengih juga, tidurlah ustaz. Astaghfirullahalazim. Dulu kita pergi masjid, kita pergi solat, kita pergi. Inilah waktu nak simpan rumah. Ni rumah macam kapal pecah orang mai. Sekali-sekali kawan singgah dah. Singgah pula emergency, minta turun-turun nak kita tandah lalu. Agak-agak itulah ayat yang paling kelang kabut dibuatnya. Dia kata kalau bagi tahu awak kita bersih lah tandah dulu. Ini dia bayar waktu diberi cuti, dia buat kerja lain. Maka bila Ramadan Allah Ta'ala bagi kita cuti tapi kena ganti. Ini di antara Allah Ta'ala fardu, makna fardu tu mesti kena buat. Siapa tak buat dia berdosa. Tapi kena ganti. Tuftahu fi abwabul jannah, Allah Ta'ala buka pintu-pintu syurga. Pintu syurga ada berapa? Siapa dia jawab boleh risalah free lagi ni. Ni ialah ada hadiahnya. Pintu syurga ada berapa? 8. Salah dapat dah, tak apalah. Jawapan betul tak apa. Saya cakap dah, kita berani bagi sebab logo kuning ada kat depan. Baik, pintu syurga 8.
wa tughlaqu fihi abwabun nar, dan ditutup pintu neraka. Pintu neraka ada berapa? 7. Kenapa tak seimbang? 8 syurga, neraka 7. Kenapa? Sebab Rahman Allah. Masya Allah, rahmat Allah Ta'ala lebih luas daripada seksaan. Mana Allah kata aku sediakan pintu syurga ni 8. Yang ada jemaah tanya, itu babur rayyan, kan ada dalam hadis Nabi sebut salah satu daripada pintu syurga tu nama dia babur rayyan, pintu orang dahaga khas untuk orang puasa. Itu termasuk dalam 8 tu dah. Jadi pintu tu pintu 8 macam kita sekarang ni lah. Nak masuk pintu mana? Pintu utama, tapi nama pintu tu ada. Jadi ada nama khas. Jadi kemudian Nabi sebut fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Dalam Ramadan ada 1 bulan, 1 malam lebih baik daripada 1000 bulan. Kita kata para jemaah sekalian, 1 malam lailah, 1 malam. Kenapa Tuhan Allah Nabi tak sebut malam mana? Agak-agak kalau sebut jadi ke tak jadi? Jadilah kan. Macam kita hari ni puasa hari Arafah, cuma khilaf sikit ya. Kebetulannya hari Arafah di Mekah semalam, hari Arafah di tempat kita hari ni. Biasa kan takwim Hijri ni, kita dengan Mekah kadang-kadang beza 1 hari dah. Ini kita mula puasa sini, boleh jadi dia dah puasa, tak puasa lagi. Ataupun sebaliknya, dia puasa dulu, kita puasa kemudian. Kita kata itu perbezaan. Maknanya kalau Nabi sebut malam Lailatul Qadar pada malam sekian, sesahlah kita ni 29 malam solat di rumah, mana Lailatul Qadar yang kita pergi masjid. Maka Allah Ta'ala nak tengok siapa yang betul-betul nak Lailatul Qadar, siapa yang mencari. Saya pun tak tahu nak guna istilah apa. Ada setengah kain rentan dia tulis memburu Lailatul Qadar, setengah orang kata mencari Lailatul Qadar. Yang mana betul? Buru ke cari? Istilah ni 10 akhir Ramadan kan dia tulis kadang-kadang ke poster tulis, tuan-tuan 10 akhir Ramadan, selamat memburu Ramadan. Nak buru ke nak cari ke nak tunggu? Jawabnya Lailatul Qadar berlaku 1 malam. Sama ada kita ada di masjid ke tak ada, malam tu tetap berlaku. Cuma adakah Allah Ta'ala tunjuk tanda-tanda dia? Jawabnya ada orang yang diberi isyarat. Ada hint, kata orang sekarang ni, ada isyarat mana Lailatul Qadar. Tapi orang yang dapat isyarat tak payahlah declare. 10 akhir Ramadan ni anak banyak terima gambar matahari pada waktu pagi. Dia, Ustaz, ni matahari pagi ni di tempat saya. Agak-agaknya semalam dah kah Lailatul Qadar kah? Kalau kita kata dah, tak mari dah lah esok. Jadi kita ustaz pun jangan duduk layan sangatlah provokasi. Kata-kata tak lagi tu tempat awak juga, tempat saya gelap je. Jadi kita jangan duduk layan. Tapi kalau orang yang suka duduk viral audio tu Lailatul Qadar, itu orang yang ada masalah lah. Golongan ulama salafus salih dia tak akan isytiharkan bila Lailatul Qadar kalau dia dapat pun. Yang betulnya salah satu daripada malam 10 yang terakhir Ramadan, salah satu Lailatul, 1 malam memang ada dia. Zaman Nabi SAW, 1 malam Nabi nak keluar daripada rumah dia, pergi ke masjid tempat para sahabat. Memang dia nak beritahu bila Lailatul Qadar, untuk tahun tu nak beritahu Lailatul Qadar tahun ni sekian. Dia keluar, kebetulan ada 2 orang sedang berkelahi. Maknanya ada sikit lah, orang panggil bertikal lidah. Nabi tengok, oh kamu sibuk macam ni malam akhir Ramadan, yang orang sibuk dengan Lailatul Qadar, kamu sibuk dengan benda lain. Maka Allah SWT arahkan Nabi SAW supaya tak beritahu bila Lailatul Qadar. Tak payah cerita Lailatul Qadar, tak tahu bila. Maka Nabi SAW bagi tahu, la'allahu khairul lakum, boleh jadi ini yang terbaik untuk kamu. Yang terbaik untuk kamu. Sebab apa? Sebab kita nak tahu 10 malam ni siapa yang betul-betul nak. Siapa yang betul-betul orang panggil kurang semangat. Jadi kalau 1 malam tu ya semua pergi belaka, jadi 10 malam ni tercabar juga kita. Sama dengan isu sekarang, minta maaf lah saya sebut orang panggil mimbabit tazkir. Sekarang ni alhamdulillah
kita punya semangat baca surah Al-Mulk selepas solat Isya. Betul tak? Lepas solat Isya, imam baca Al-Mulk. Kalau ikut dalam jadual benar dia punya schedule Al-Mulk ni sebelum tidur. Dekat nak tidur baru baca. Sebab apa? Sebab waktu itulah waktu kita nak tadabbur Quran. Kita baca tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir allazi khalaqal mauta wal hayat. Jadi kita bila kita nak tidur, kita akan ingat, aku ni akan aku tidur, esok bangun ke tak bangun. Berapa ramai orang yang tidur tak bangun. Ni mazhab baru zaman lepas pada Covid ni, bermula zaman Covid lah, ditidurkan. Ramai tak kawan-kawan kita ditidurkan? Tuan-tuan kena ingatlah, bila ada benda yang agak berat untuk kita hadapi, salah satu daripada doa yang kita ajar, kita kata afanallahu wa iyyakum. Cuba kata afanallahu wa iyyakum. Semoga Allah Ta'ala selamatkan saya dan kamu. Manakala kita kata ada benda yang nak berlaku, kita kata afanallahu wa iyyakum. Ataupun kita kata sebagaimana dikata oleh Sayyidina Osman ketika dia diberitahu oleh Abu Musa al-Ash'ari bahawa Rasulullah SAW beritahu kepada Osman, dia ni ahli syurga dengan sebab musibah yang akan menimpa dia. Terkejut Osman. Terus dia jawab, Allahul Musta'an. Cuba kata Allahul Musta'an. Kalau tak ingat nanti ustaz kita tulis, ustaz imam kita tulis tak? Allahul Musta'an mana? Bila kita dengar Allahul Musta'an, habis innalillahi wa inna, itu setelah berlaku musibah. Bila berlaku musibah, iza asabathum musibatun qalu innalillahi wa inna ilaihi. Qalu jangan kata. Yang duk kata qalu tu dalam drama. Qalu apa tu? Allah Taala cerita qalu mana orang yang kena musibah tu akan kata innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kita gimana? Jadi pada malam Lailatul Qadar, Allah Ta'ala sembunyikan supaya kita cari, kita buru dia. Sama juga bila kita nak tidur, eloknya kita baca surah Al-Mulk. Dia kata kalau tak baca lepas Isya, tak baca dah. Di sinilah berbezanya darjat. Orang yang betul-betul takut pada azab kubur, dia tak boleh tidur kecuali dia baca Al-Mulk. Cuma kadang-kadang kita buat jadual untuk selamat daripada azab kubur, kita baca awal-awal lagi, takut tak terbaca malam tu. Itu lain di antara himmah, semangat dengan tak semangat. Baik, para jemaah sekalian, apa yang disebut di akhir hadis ini, Nabi kata satu malam khairum min alfi syahrin, satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Ini ayat yang agak sentap lah. Man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang terhalang daripada menerima kebaikan ini, maka orang itulah orang yang terhalang daripada rahmat Allah Azza wa Jalla. Rugi tak rugi kita? Jadi marilah kita para jemaah sekalian, tahun ni kita buat perancangan awal, perancangan rapi. Dalam risalah yang saya bagi ni ada lebih kurang 9 atau 10 perkara. Yang belum dapat tu bagi. Setakat mana yang ada lah. Yang tak ada tu kita bagi PDF, nanti boleh baca. Baik, ana baca senarai pendek ni supaya para jemaah boleh buat garis panduan, kata orang, apa yang patut kita buat di bulan Ramadan. Yang pertama sekali, kalau orang tanya kita, apakah ibadat yang paling besar di bulan Ramadan? Ibadat apa? Bijak. Tajuk dia apa? Bulan puasa. Jadi ibadat yang dia khususkan, dia kata solat. Kita tak nabi solat hari-hari, tapi ini khas untuk bulan Ramadan, maka berpuasalah ibadat yang paling besar sekali, yang paling utama sekali yang kita kena buat, iaitulah berpuasa. Ini kita kata alhamdulillah. Jadi puasa kita jaga betul-betul dengan syarat dia, dengan rukun dia. Nah, kalau setakat nak jaga daripada batal puasa, anak kasih itu senang. Dia perkara yang batal ke puasa ni tak banyak. Makan, minum, melakukan persetubuhan, atau masuk benda-benda ke dalam rongga, batal lah puasa dia. Ataupun muntah dengan sengaja. Tapi yang beratnya untuk kita ingat bagaimana nak menjaga perkara yang membatalkan pahala puasa. Itu yang takut. Yang kalau tak batal pun dia panggil mengurangkan pahala puasa. Jadi yang kita takutnya
nak yang mengurangkan pahala puasa. Jadi bila puasa kita ni sudah kurang, maka hilanglah dia punya apa ni, level yang tinggi yang sepatut kita ada. Hari ni 126 ni Zuhur. Baik. Yang kedua yang kita kena usahakan, iaitulah Ramadan dengan membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Banyak mana yang kita boleh, 1 juzuk ke 2 juzuk satu hari, yang penting kena ada baca. Ada seorang pakcik datang, dia jumpa, dia kata dalam keadaan dia sedih. Saya pun terharu dengan luahan perasaan dia. Dia kata, "Ustaz, saya cukup sebab bila ustaz-ustaz duk ceramah kena khatam Quran Ramadan, kena khatam Quran, tapi saya tak boleh baca Quran. Tak ada keperluan untuk saya khatam Quran." Kita nak gurau waktu tu, bukan maksud gurau dah. Kalau waktu lain kita bergurau ya. Kata pakcik, waktu pen boleh baca Quran, sekarang ni bukan pen baca Quran sekarang ni. Takkan pakcik tak boleh baca? Saya rasa mengamuk orang tua ni. Saya kata, "Ustaz, jangan duk beli macam tu." Dia mari tu. Maka ada satu cara, kita kena hadir majlis tadarus Quran di masjid. Contohnya jadual di masjid ke di surau kita ke di mana yang kita buat kumpulan, orang baca Quran daripada awal sampai ke khatam. Contoh dia baca selepas solat subuh berapa muka, selepas zuhur, selepas tarawih, selepas asar, contoh tengah hari dia tak baca sebab orang pergi kerja. Maka orang ni walaupun dia tak baca, tapi dia duduk dalam majlis baca Quran, dia peganglah Quran, tengoklah kalau terbalik tu betul kan. Tak maklumlah, dia ni buta huruf sungguh ni, tak tahu. Jadi insya-Allah dia tetap akan boleh pahala khatam Quran kerana dia duduk dalam majlis orang baca Quran. Tapi kalau majlis grup WhatsApp yang dibuat oleh muslimat itu lain. Ni muslimat tak ada ni sedap kita kata dia. Dia bagi grup. Contohnya dalam kumpulan dia ni ada, kita kata berapa orang, 60 orang ke 100 orang ke, dia bagi, awak baca daripada muka surat sekian ke muka surat sekian. Dia ni, orang ni bacalah dalam 5 muka, dia ni pula baca lagi 5 mukanya. Akhir sekali sudah baca, semuanya tulis DONE belakang lah. Tok itu boleh tengok, dan sudah belakang. Akhirnya dia pun istighfar, "Alhamdulillah, hari ni sudah khatam Quran." No, bukan khatam Quran macam tu. Itu sudah khatam grup nama dia. Dia khatam kalau kita duduk bersama, duduk sama-sama dalam satu majlis, seorang baca walaupun kita dengar saja, insya-Allah bila kita doa khatam Quran tu, dia termasuk dalam orang yang khatam Quran. Itu rahmat Allah SWT luas. Tapi kalau main dalam grup, bagi 5 muka, awak entah di dunia mana, seorang kat Malaysia, seorang duduk kat Jepun, seorang kat Jerman contohnya, akhir sekali khatam dah. Jawabnya khatam 5 muka yang dia baca je. Oh, dia kata, "Ustaz, esok kita tukar. Orang ni, contohnya orang ni muka surat ni, esok orang lain pula. Khatam sungguh mungkin di akhir Ramadan nanti." Wallahu alam, itu cara-cara yang kita kena buat. Cuma saya bimbang, fenomena itu menyebabkan dia tak baca Quran. Dia berpegang dengan tadi, bos dia kata, ketua grup dia, kita dah khatam dah hari ni. Khatam apa? Awak baca 5 muka surat, mana khatam? Tapi ada hak bijak lagi, teruk lagi. Malam-malam dia baca 3 kali keluar Allahu Ahad. Lepas tu dia tulis kat sebut Alhamdulillah, don. Dia baca. Dah. Siap dah baca Quran. Khatam Quran apa? Baca 3 keluar Allah 3 kali. Mana kira macam tu. Jadi jangan duk pandai sangat. Baik, yang ketiga, qiyamul lail. Ini kita nak kempen di sini, qiyamul lail. Inilah peluang tuan-tuan dan puan-puan. Kita nak baca, kita nak solat 2 kali pahala qiyamul lail satu malam. Nak ke tak nak? Nak bagi tip ni. Setiap Ramadan kita dapat 2 kali pahala qiyamul lail. Iaitu yang pertama, dalam hadis Nabi kita sebut, siapa dia solat Isya berjamaah. Siapa solat Isya berjamaah, kemudian dia solat subuh berjamaah. Maknanya Isya solat, subuh nanti datang balik. Dia dapat pahala qiyamul lail. Sebab solat Isya separuh, solat subuh separuh lagi campur jadi qiyamul lail. Satu lagi, tengok dalam muka surat yang kolom yang ketiga tu. Dia di bawah qiyamul lail, sebagai peringatan setiap jemaah hendaklah sempurnakan solat tarawih bersama imam. Semua imam. Ada setengah orang dia kata, saya ikut imam satu je Ustaz. Kan tarawih ni 2 imam, dia kira imam satu jadi dah. Tak jadi.
sehingga selesai, maka namanya tertulis di kalangan orang-orang yang qiyam, yakni orang yang qiyamul lail. Maknanya siapa dia pergi solat dengan imam, imam solat 20, kita 20 lah. Imam solat 8, kita pun 8 juga. Cuma beza di antara yang 8 dengan yang 20 dari sudut besar pahala. Tak sama orang rokok 20 kali dengan orang rokok berapa? 8 kali. 8 rakaat rokok 8 kali. Orang yang rokok 8 kali, dia punya sujud 16. Betul tak? Orang yang rokok 20, sujud dia berapa? 40 setiap sujud 3 kali subhanallah, subhan rabbil ala. Berapa beza? Jadi itu panggil tak sama. Cuma yang kalau kita nak analogi mudah sikitnya, macam orang pencen lah. Orang pencen yang jusar, berapa dia punya pencen? Sini tak ada jusar, dia ada berapa sini? CEO apa lah dia punya jawatan kita. Dengan pencen hak duduk yang berendah-rendah ni pencen juga, tapi tak sama. Begitulah lebih kurang orang yang solat malam, solat tarawih 8 pendek, ada 8 panjang ada. Semalam saya jumpa sebuah masjid, saya kata sini berapa rakaat? 8 je ustaz. Kita ingat kau orang malas-malas. Dia tanya dulu. Kata tanya apa? Pukul berapa siap? Nak tanya ni kata pukul berapa siap? Dia kata 8 rakaat tapi siap pukul 11 malam. Dia baca 1 juzuk satu malam. Baru puas hati. Ni pasal tu lah ada setengah orang ni, dia nak cari tempat yang cepat solat. Dia kata, sini berapa? 8. Dia pergi solat itu. Rupanya terperangkap dia. 8 rakaat 1 juzuk panggil. Yang 20 tu express. Wal apa dia panggil? Al-hakumut takasur dengan wal asri. Mana? Maknanya yang pentingnya solat qiyamul lail, tarawih jangan lari dengan imam 8 ke 20. InsyaAllah kita dapat pahala qiyamul lail. Maknanya 2 dapat qiyamul lail. Tarawih sekali, Isya dengan subuh sekali. Alhamdulillah. Jadi tahun ni insya-Allah lah, agak-agaknya tuan-tuan dapat motivasi awal ni, bersedia untuk tidak lari di tengah jalan. Boleh tak? Semangat tu nak betul tak? Insya-Allah. Masa tu lah setengah muslimat ni pandai dia. Sampai-sampai abang parking kat dalam, kosong lagi. Kalau parking kat luar cepat balik. Bagi dalam nak keluar pun tak boleh. Yang keempat, kena banyak bersedekah. Banyak bersedekah. Sedekah di antara yang sinonim dengan Ramadan ni, iftar saim. Kita beri makan pada orang puasa. Itu dia panggil di antara yang banyak yang kita kena buat. Kemudian sedekah-sedekah lain lah. Jangan lupa lah. Sedekah pada keluarga kita yang miskin, orang-orang yang susah. Di mana saja tempat di mana orang susah, di situlah sampainya sedekah kita, insya-Allah. Kemudian yang kelima, menjaga pahala supaya tidak hilang melalui apa? Menjaga lidah, mengurangkan kata-kata dan menjauhi sifat dusta dan juga segala perkelahian balah jangan buat. Yang keenam, banyak zikir, doa dan istighfar. Tadi Quran tadi zikir, itu spesifiknya. Kalau kata afdalu zikri, baca Quran. Zikir Quran tu kita berzikir dengan kalam Allah, itu yang terbaik. Tetapi bila kita kata zikir lain daripada Quran, dia masuk zikir lain lah. Zikir pagi, zikir petang, zikir solat, semua kena baca. Kalau ada kemampuan, elok kita pergi umrah di bulan Ramadan. Sebab dalam hadis kata, siapa dia umrah di Ramadan, pahala dia macam haji bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pahala je. Jangan pergi kesen kata buat haji pula. Yang ke-8, kalau kita boleh beriktikaf. Yang ke-9, mencari Lailatul Qadar. InsyaAllah inilah di antara risalah motivasi yang dapat kita sampaikan kepada para jemaah sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya, insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.